Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariati Hana binti Ahmad Sabri, kumpulan 10. Ini menerangkan kertas kerja kumpulan kami yang bertajuk Klinik Memperkasakan Usahawan Muda Bertaraf Global dan Lawatan ke Kilang Alat Pemadam Api yang diusahakan oleh syarikat H&H Construction and Services Sdn Bhd. Program ini adalah dengan kerjasama Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Majlis Pembandaran Hang Tuah Jaya serta Jabatan Kerja Raya Negeri Melaka. Program ini juga akan diadakan pada 30 September 2020. Satu syarikat usaha Butra yang berjaya dalam industri pembekalan dan perkhidmatan alat pemadam api di Malaysia telah dipilih sebagai role model untuk program ini. Kumpulan kami memilih syarikat ini sebagai role model kerana syarikat ini adalah satu-satunya usahawan Bumiputra yang berjaya menembusi pasaran produk alat pemadam api di seluruh Malaysia. Peserta yang akan menyertai program ini adalah daripada pelajar jurusan usahawan daripada Universiti Teknologi Malaysia serta pegawai dan kaki tangan teknikal daripada agensi yang dijemput. Objektif lawatan yang akan kami buat adalah salah satunya untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam mengusahakan perniagaan kepada peserta yang hadir, sebagai contoh usahawan berjaya dan sebagai motivasi kepada bakal usahawan muda, mewujudkan jaringan kerjasama perniagaan di antara pengusaha dengan agensi teknikal, membantu peserta dalam mengembangkan idea-idea perniagaan dan membuka peluang pekerjaan kepada pelajar bidang keusahawanan. Klinik yang akan diadakan ini kami bersetuju untuk melaksanakannya di Pejabat H&H Construction and Services, manakala lawatan kilang pula bertempat di kawasan perindustrian Taman Tasik Utama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Ariati Hana kerana telah memberi penerangan berkenaan pengenalan dan objektif program yang bakal dianjurkan oleh kumpulan 10. Okey, di sini saya akan menerangkan berkenaan agenda sepanjang klinik memperkasakan usahawan muda bertaraf global dan lawatan ke kilang alat pemadam api syarikat H&H Construction and Services yang berada di Ikon Melaka. Okey, program akan bermula pada jam 8 pagi di mana semua peserta diminta berkumpul di dataran MBAB untuk tujuan pendaftaran. Okey, pada jam 8.30 pagi semua peserta akan dibawa bergerak ke Wisma H&H Construction and Services yang terletak di Ikon Melaka. Dijadualkan jam 9 pagi akan bermula klinik memperkasakan usahawan Bumiputra di mana terdapat perkongsian ilmu, pengalaman dan motivasi kepada peserta-peserta yang mengikuti program ini. Okey, selain itu juga terdapat pembentangan produk hasil daripada yang dicipta oleh syarikat H&H Construction. Okey, pada jam 11 pagi akan ada satu lawatan ke kilang di mana di sana akan disampaikan lebih mendalam berkenaan produk-produk yang dihasilkan oleh H&H Construction. Program ini dijadualkan tamat jam 12.30 hari dan semua peserta akan dibawa pulang menaiki bas dan akan berkumpul semula di dataran MBMB dan kemudian akan berseruai lah. Okey, di sini juga saya akan memberikan penerangan ringkas berkenaan kos yang terlibat dalam pengambilan program ini, di mana kos untuk sewaan sebuah bas adalah sebanyak RM2,000, kos penyediaan makanan dan minuman sepanjang program adalah sekitar RM1,600, kos penyediaan bagi cenderati ialah RM300, di mana jumlah keseluruhan bagi program kali ini ialah sebanyak RM3,900. Okey, saya serahkan kepada Encik Azmi untuk memberi penerangan berkenaan jawatan kuasa program dan harapan dari program yang akan dianjurkan. Assalamualaikum, saya Azmi bin Abu Bakar. Saya akan menerangkan tentang jawatan kuasa program berkaitan dengan kertas kerja kami, di mana kami diketuai oleh Puan Ariati Hana binti Ahmad Sabri sebagai penyelaras program, di mana beliau bertanggungjawab untuk menguruskan keseluruhan agenda dan berhubung dengan syarikat serta pihak UTM, di mana di pihak UTM untuk mendapatkan kelulusan dan di pihak syarikat untuk mendapat kebenaran untuk program ini. Saya Azmi bin Abu Bakar sebagai pegawai perhubungan awam dipertanggungjawabkan untuk berkaitan dengan agensi yang terlibat sebagai penyertaan dan kehadiran partisipant dalam program kami. Encik Hafizan bin Muhammad Jainul pula bertindak sebagai jawatan kuasa teknikal, di mana penyiapan tempat, penyiapan pengangkutan dan persediaan untuk sesi lawatan dan program klinik bersama pengusaha syarikat. Encik Muhammad Aidil bin Mat Syah pula bertindak sebagai jawatan kuasa kewangan, di mana menguruskan bajet, perbelanjaan dan menyediakan laporan sepanjang program ini, di mana beliau menguruskan perbelanjaan dari segi makan, hadiah dan balasan kepada syarikat. Akhir sekali, Encik Muhammad Suhazli pula bertindak sebagai jawatan kuasa keselamatan, di mana beliau bertanggungjawab untuk memastikan perjalanan pergerakan penyertaan daripada syarikat ke kilang dalam keadaan selamat.
Akhir sekali, untuk kesimpulan dan harapan, kami satu kumpulan berharap segala perancangan dan persetujuan yang telah dimeterai bersama dengan setinggi-tinggi harapan agar program ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat sokongan dari pihak UTM. Hasrat dan objektif kami untuk mengadakan program ini adalah untuk melahirkan usahawan muda yang kreatif, berkualiti serta berdaya saing dalam industri perniagaan yang global. Dengan ada program seperti ini juga dapat melatih para usahawan muda yang boleh mengendalikan perniagaan mereka sendiri dan mampu memberi perkongsian ilmu dan dapat menghindari perkara-perkara yang tidak diingini berlaku dalam usaha perniagaan mereka. Kami selaku tim yang menyelaras program kertas kerja program ini amatlah berharap agar diluluskan kertas kerja kami ini dengan menghasilkan lebih ramai lagi ahli perniagaan, usahawan-usahawan muda di negara kita mencapai taraf global. Kesimpulannya, kami satu kumpulan berbesar hati agar pihak UTM dapat mempersetujui dan meluluskan kertas kerja cadangan program perniagaan adalah satu ibadah ini. Kami juga berbesar hati dengan sokongan dan dorongan yang diberikan oleh pensyarah kami, Dr. Hanifah binti Jamari dalam menghasilkan kertas kerja ini. Oleh itu, kelulusan dan perkenan daripada pihak UTM adalah harapan yang paling besar terhadap peran kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Amy kerana telah menerangkan bab jawatankuasa program ahli jawatankuasa dengan kesimpulan itu harapan. Okay, saya akan sambung untuk biografi pengusaha dengan latar belakang syarikat. Tapi sebelum tu, saya kenalkan diri saya adalah Hafizan Jainon. Okey, untuk biografi ataupun biodata pengasas company H&H Construction and Services Semberahan ni. Okey, beliau dikenali sebagai Encik Muhammad Noor ataupun kita panggil Encik Noor. Encik Muhammad Noor bin Azmi berumur 45 tahun, berasal daripada Melaka dan mempunyai seorang isteri dan 4 orang anak. Okey, sedikit latar belakang pengenalan syarikat. Okey, H&H Construction Services Semberahan ini ditubuhkan pada tahun 2014 dan company ini adalah sebuah company yang menyediakan perkhidmatan pengilang dan mengedar produk dan sistem pencegahan serta pencegahan kebakaran. Syarikat ini telah berdaftar sebagai kontraktor di bawah Jabatan Bomber dan Pidamah Malaysia, Bomber ataupun dan juga di bawah Kementerian Kewangan MOF yang menawarkan perkhidmatan berkualiti tinggi dalam bidang produk dan sistem perlindungan dan pencegahan kebakaran. Okey, sedikit visi dan misi syarikat. Okey, visi syarikat adalah menjadi pengilang dan kontraktor yang kompetentif yang menyediakan kualiti perkhidmatan pelanggan dan juga menyumbang ke arah pembangunan negara. Okey, misi syarikat H&H pula adalah menghasilkan dan membuat produk alat pencegahan dan perlindungan api yang dikenali sebagai jenama yang terkenal di seluruh Asia Tenggara. Okey, dalam masa yang sama, company juga menekankan dalam kawalan kualiti. Okey, macam mana dia menekankan? Okey, company H&H ni ada sijil siring di bawah MS 1539 bahagian 1 2002 standard. Okey, saya serahkan seterusnya kepada Aidil untuk menerangkan bahagian seterusnya. Terima kasih. Setiap perniagaan yang baru ingin bertapak tidak lari daripada masalah. Masalah kewangan dan modal adalah permasalahan paling utama. Menurut Encik Muhammad Noor, beliau juga menghadapi masalah yang sama dalam memulakan perusahaan beliau. Punca permasalahan yang dialami beliau termasuklah sumber modal permulaan, perancangan, bajet, sasaran pasaran, komitmen perusahaan, kos-kos yang akan ditanggung dan banyak lagi lah. Beliau mengambil langkah bijak dalam menyusun strategi untuk menguruskan kewangan agar keuntungan yang diperoleh mampu untuk diselaraskan kepada semua komitmen. Perancangan kewangan yang baik adalah kunci untuk memastikan sebuah perusahaan mampu untuk beroperasi. Beliau mengambil langkah bijak dengan merancang pelbagai kaedah untuk memperoleh sumber kewangan. Menurut Encik Muhammad Noor, beliau pada awalnya mencanggarkan rumah beliau sebagai sumber modal untuk memulakan perniagaan. Setelah itu, beliau melaksanakan perancangan dalam tempoh 5 tahun. Langkah untuk menghasilkan keuntungan kepada keperluan syarikat dan peribadi adalah strategik beliau untuk memastikan kekukuhan kewangan syarikat dan dalam keadaan baik. Selain itu, dia juga mewujudkan tabung atau menjadikan satu sumber dana bagi tujuan keemasan
Okey, untuk setiap perancangan dia komited dalam memastikan syarikat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berlakunya hasil yang diperoleh bercanggah dengan apa yang dirancang, beliau akan melakukan tindakan pembetulan segera bertujuan untuk memastikan syarikat tidak mengalami masalah. Encik Muhammad Noor menganggap dirinya adalah sebagai seorang ketua yang mengemudi anggota dia. Beliau akan memastikan pasukan di dalam syarikat saling memberikan kerja yang berkualiti. Dia juga memastikan pasukan dalam syarikat bertindak berfungsi dan bertanggungjawab dengan tahap kecemerlangan yang tinggi. Hal ini menjadikan beliau seorang ketua yang sangat progresif dan aktif dan memberi contoh yang terbaik dalam perusahaannya. Lepas itu, untuk beliau memastikan tahap syarikat berada di tahap yang tinggi, beliau mengubah juraaudit dari luar untuk audit syarikat beliau setiap 2 tahun dan juga mengaudit produk untuk memastikan produk yang dikeluarkan itu adalah berkualiti dan mampu memberi impak yang tinggi kepada keuntungan syarikat. Encik Muhammad Noor menerangkan ciri-ciri usahawan yang berjaya pada pandangan beliau. Mempunyai kepribadian yang tegas adalah salah satu kunci utama untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Beliau menitik beratkan sikap yang tegas tetapi sentiasa memberi semangat dan pertolongan kepada semua anggota syarikatnya. Menurut beliau, itulah ciri utama yang perlu ada pada setiap orang, tidak kira pengarah atau orang bawahan. Setiap anggota perlu menjadi tegas, terutama dari segi kepada diri sendiri. Tegas yang dimaksudkan yang sifat yang berdisiplin dalam pekerjaan yang dilakukan. Seperti disiplin diri, bagaimana seorang usahawan ingin maju untuk memimpin anggota di bawahnya. Yang kedua yang dititik beratkan oleh Encik Muhammad Noor adalah seseorang usahawan yang nak berjaya ni dia perlu berilmu dan berpengetahuan luas. Ketiga, mesti berfikiran terbuka dan sentiasa mendengar pandangan dan buah fikiran orang lain. Dan tu dalam keadaan mendengar tu cuba ambil idea-idea yang boleh dikembangkan ataupun boleh digunakan sebagai peluang untuk membuat perniagaan. Untuk kata-kata perangsang kepada usahawan muda daripada Encik Muhammad Noor, pertama dia tekankan supaya kita kena bekerja keras, teruskan perjuangan dan jangan sesekali pernah putus asa dalam bidang yang kita ceburi. Kita perlu berani untuk mencuba dan menjerumuskan diri dalam perniagaan. Jangan takut kepada kekalahan dan kerugian. Menurut Encik Muhammad Noor, ilmu yang sedikit mampu diperluaskan jika orang usahawan itu mampu mengolah usaha mereka. Sumber yang sedikit itu menjadi sebesar mana usaha kita. Pelbagaian ilmu dan perpusatan teknologi sekarang pernah dipelopori oleh usahawan muda. Janganlah jadikan usaha itu sebagai tanda aras untuk melepaskan peluang. Kita perlu bijak dalam berbelanja. Itulah kata-kata perangsang daripada Encik Muhammad Noor. Cabaran dalam musim pandemik COVID-19, syarikat Encik Muhammad Noor dia mengalami kerugian hampir 30%. Aktiviti syarikat terpecah. Namun apa yang Encik Muhammad Noor lakukan, dia menggunakan teknologi 4.0 dengan cara menjual produk dia dalam talian. Kemudian apa yang dilakukannya, dia mencari satu peluang baru dengan mencipta satu produk atau memperbagaikan dia punya perniagaan dengan membuat produk minyak pelincir. Nah, produk terbaru daripada syarikat beliau untuk memastikan syarikat mempunyai produk yang mampu dijual. Kenapa minyak pelincir? Menurut Encik Muhammad Noor, beliau berfikir bahawa setiap produk yang dihasilkan adalah produk yang digunakan secara berterusan. Semangat beliau dalam menghadapi COVID-19 tidak pernah luluh dan menganggap kejadian ini adalah sebagai satu tanda dari Allah SWT untuk kita berfikir dan untuk menjadikan babak ini sebagai satu penghalang. Malah menggunakan kesempatan ini untuk nilai diri sendiri sebagai hamba Tuhan, bersyukur adalah satu kesimpulan